Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hasnita binti Nawi daripada Kolej Komuniti Kuala Nas. Saya akan membentangkan kajian bertajuk Kesediaan Pelajar Kemahiran Fizioterapi Kecantikan dan Spa STK mengikuti kaedah pembelajaran dan pengajaran PDP norma baru secara atas talian online di Kolej Komuniti Kuala Nas sesi Jun 2020. Okay. Keseriusan ancaman pandemik virus COVID-19 telah mensahihkan kaedah PDP kepada norma baru iaitu secara face-to-face di mana menggunakan kaedah atas talian. Kaedah ini adalah satu jabaran kepada pelajar dan pensyarah dalam bidang kemahiran. Ekoran pandemik COVID-19 juga satu garis panduan pelaksanaan PDP telah diedarkan bertarikh pada 16 Mac 2020. Garis panduan ini bertujuan memberi penerangan kepada pensyarah untuk menggunakan kaedah PDP yang lebih sesuai pada masa sekarang. Dalam usaha membendung wabak ini, maka semua pensyarah perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan agar matlamat utama pendidikan tercapai untuk meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep asas yang dipelajari. Ini mengikut Abdul Razak dan Nur Asmah 2008. Menurut Halina, Zubaidah dan Aini Ahmad 2017, sedikit perubahan pedagogi pengajaran perlu dilakukan agar proses PDP tetap dapat berlangsung dengan lebih kondusif. Antaranya, kaedah yang dilaksanakan ialah pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran secara atas talian ini bermaksud connected to and under the control of a central processor. Ini merujuk kepada e-kamus Dictionary of Computer 2007. Ia boleh dilaksanakan dengan pelbagai PDP seperti Google Classroom, Google Meeting, Webex, Zoom, Frog, WhatsApp video, Telegram, YouTube dan lain-lain. Pembelajaran secara atas talian ini boleh diakses di mana-mana saja pelajar berada asalkan terdapat capaian internet. Okay. Kajian saya ini mempunyai 3 penyataan masalah. Pertama ialah dari segi amali. Dalam bidang STK, pelajar perlu melaksanakan amali di mana dibantu oleh pensyarah untuk mengawal, untuk memantau dan melihat proses kerja pelajar. Dan ia menjadi satu masalah apabila pelajar tidak dapat melaksanakan, apabila pensyarah dan pelajar tidak dapat bersemuka dalam PDP. Yang kedua ialah terdapatnya kekurangan bahan. Pelajar tidak mempunyai bahan untuk melaksanakan amali di rumah. Dan yang ketiga, kekurangan alatan di mana terdapat beberapa alatan seperti mesin-mesin di mana pelajar tidak mampu untuk memiliki semua mesin untuk melaksanakan amali di rumah. Okay. Ini adalah objektif kajian dan soalan kajian. Yang pertama sekali ialah tujuan ataupun objektif kajian ini dilaksanakan ialah untuk menepasti tahap pengetahuan pelajar dalam menggunakan PDP secara atas talian, di mana pelajar dan pensyarah dapat menyesuaikan mengikut tahap pengetahuan pelajar. Okay. Yang kedua, pensyarah akan tujuan kajian ini ialah untuk menepasti tahap kesediaan fasiliti. Adakah fasiliti yang dimiliki oleh pelajar itu bersesuaian dengan kaedah PDP yang akan dilaksanakan oleh pensyarah. Dan yang ketiga, untuk menepasti tahap minat pelajar untuk mengaplikasikan kaedah PDP secara atas talian. Okay. Dari segi penerimaan proses penyampaian ini. Baiklah ya. Seterusnya kajian literatur. Kajian literatur di sini ialah menurut Cik Dani pada tahun 2016, pensyarah perlu menyesuaikan pengajaran dengan gaya pembelajaran pelajar agar tidak menimbulkan implikasi dan kurang perhatian pelajar. Syah Giaba HK 2011 pula menerangkan tanpa pengetahuan dan kemahiran berkaitan ICT, seseorang individu agak sukar untuk bersaing dalam dunia moden ini. Dublin 2003, tahun 2002, pakar industri banyak mengamalkan konsep
Muhammad Zaidi, Azizi dan Fazila dua pembelajaran lebih aktif dan berkesan. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan ialah reka bentuk kajian adalah berbentuk deskriptif, iaitu penyelidik telah mengedarkan borang soal selidik secara Google Drive kepada pelajar STK. Kemudian sampel kajian ialah seramai 67 orang pelajar STK telah diberi untuk menjawab soal selidik ini. Dan kajian ritis dan kebolehpercayaan item juga diuji, di mana dilakukan sebelum kajian sebenar dijalankan. Seramai 67 pelajar dipilih secara rawak, diukur menggunakan program SPSS Windows Vision 20. Dari segi nilai kebolehpercayaan item pengetahuan ialah sebanyak 0.722. Manakala nilai item kesediaan fasiliti ialah alfa 0.600. Dan nilai kebolehpercayaan item minat juga ialah 0.730. Dari segi nilai kebolehpercayaan item, menurut Muhammad Majid Nuri, nilai alfa yang melebihi 0.600 dikategorikan sebagai item yang memiliki kebolehpercayaan yang tinggi. Baiklah, ini adalah analisa tahap pengetahuan pelajar STK. Hasil daripada analisis yang dilakukan menunjukkan nilai min 2.35, iaitu tahap pengetahuan pelajar berada pada tahap yang masih rendah dari segi penggunaan teknologi maklumat. Kemudian analisa tahap kesediaan fasiliti pelajar STK menggunakan aplikasi dalam talian semasa proses PDP pada sesi Jun 2020 menunjukkan nilai min sebanyak 2.66, iaitu menunjukkan pelajar STK mempunyai kesediaan fasiliti yang sederhana. Dan masalah utama fasiliti menunjukkan capaian internet yang tidak pantas telah memberi gangguan kepada pelajar untuk melaksanakan proses PDP secara atas talian. Kemudian analisa tahap minat pelajar STK menggunakan aplikasi dalam talian semasa proses PDP pada sesi Jun 2020. Pada analisis ini didapati nilai 2.98, iaitu pada tahap sederhana, menunjukkan juga tahap kurang minat pelajar menggunakan komputer dan multimedia. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan pelajar tentang teknologi komputer, teknologi maklumat. Okey, berdasarkan kepada kemampuan pelajar STK, kaedah PDP yang boleh dilaksanakan kepada pelajar perlulah pada tahap yang sederhana, di samping sentiasa memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Misalnya menggunakan aplikasi Google Classroom, Telegram Web, Zoom, YouTube channel, Google Meeting dan WhatsApp. Sebagai kesimpulannya, secara keseluruhan daripada kajian yang dilakukan, penyelidik mendapati bahawa kesediaan pelajar adalah positif ke arah PDP dalam talian, namun pada tahap sederhana, disebabkan kursus-kursus yang dipelajari melibatkan amali serta penggunaan peralatan mesin dan bahan yang tidak dimiliki oleh pelajar di rumah atau di asrama untuk membolehkan pelajar melakukan latihan amali seperti topik kursus rawatan badan, rawatan muka yang menggunakan mesin khas. Limitasi kepada fasiliti ini menjadikan pelajar tidak mampu untuk melaksanakan sepenuhnya pembelajaran secara atas talian dan masih memerlukan PDP bersemuka untuk kursus tertentu di samping mematuhi SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekian, terima kasih.